Tak perlu baca dah, baca dah pun ni. Cuma terjemah tak ada lagi dah. Terjemah dah. Terjemah pun sudah dah. Satu bab je lah pada. Sekali lagi lah terjemah. Riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwiniku ketika berumur 6 tahun dan bersamaku ketika aku berumur 9 tahun. Aisyah berkata, setelah itu kami pergi ke Madinah dan aku demam selama sebulan. Rambutku baru sampai ke paras telinga. Tiba-tiba ibuku Ruman datang. Ketika itu aku sedang berada di atas jongkang jungkit, dan bersamaku ada kawan-kawanku. Dia pun berteriak memanggil aku. Aku pun pergi. Aku tak tahu apa yang dia mahu dengan aku. Dia pun pegang tanganku, fa'awqafatni 'alal bab, dan memperdirikan aku di pintu. Aku berkata, penatlah. Hatta dhahaba nafasi, hingga habis nafasku. Fa'adkhalatni baitan, yani hingga habis penatku kah, ataupun begitu juga boleh juga. Fa'adkhalatni baitan, dia pun memasukkan aku ke dalam rumah. Rupa-rupanya di dalam rumah itu sudah ada beberapa orang perempuan Ansar. Mereka pun berkata, alal khairi wal barakah wa ala khairi ta'ir. Semoga engkau mendapat kebaikan dan diberkati, dan engkau mendapat tuah. Fa aslamatni ilaihinna. Ruman pun menyerah aku kepada mereka. Mereka pun membasuh rambut kepalaku. Wa aslahnani, dan menghiaskan aku. Falam yaru'ni, aku tidak terkejut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun ada pada waktu duha. Mereka pun menyerahkan aku kepadanya. Yang satu lagi pun lagu itu juga, Aisyah berkata, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwiniku ketika aku berumur 6 tahun, dan seterusnya. Banabi, bersamaku. Bersamaku tu di sini dengan arti kinayah kepada bersetubuh bersama ketika berumur 9 tahun. Seterusnya itu juga sama juga. Cuma di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwininya ketika berumur 7 tahun dan dibawakan kepadanya, yakni sebagai pengantin ketika berumur 9 tahun. Ketika itu permainan dia, anak-anak patung dia tu masih lagi ada bersamanya. Wa mata anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan Aisyah ketika berumur 18 tahun. Seterusnya ada beberapa riwayat lagi dari Aisyah, katanya tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya bintu sittin wa mana biha wa ya bintu tis'in. Sama juga, sama, lebih kuat. Kita tengok dulu Imam Nawawi tulis di bawah tu. Dalam satu riwayat dia sebut tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwininya ketika berumur 7 tahun. Tak apalah tu. Ijma' orang-orang Islam tentang harus wali ataupun ayah mengahwinkan anaknya yang masih kecil lagi, yang dara yang masih kecil lagi, berdasarkan hadis ini. Tetapi apabila anak itu baligh, tidak ada hak khiyar, tidak ada khiyar bagi anak tadi untuk memfasahkan perkahwinan tadi di sisi Malik dan Syafi'i dan sekalian fuqaha Hijaz.
Wa qala ahlul Iraq, ahlul Iraq berkata ada pilihan, ada hak, maknanya khiyar itu untuk memilih itu. Apabila dia sudah baligh, apabila baligh, mana kalau dia nak terus boleh, kalau dia tak mahu terus, dia boleh fasahkan perkahwinan itu. Adapun selain dari ayah dan datuk, wali-wali lain lagi selain daripada ayah dan datuk, tidak harus mengahwinkan kanak-kanak tadi. Menurut Syafi'i, Thawri, Malik, Ibnu Abi Layla, Ahmad, Abi Thawr, Abi Ubaid dan jumhur ulama, mana tak boleh mengahwinkan kanak-kanak yang masih kecil lagi, selain daripada, kalau wali itu selain daripada ayah dan datuk. Mereka mengatakan kalau kahwinkan juga tidak sah perkahwinan itu, tidak sah. Pasal budak tu kecil. Tapi Auza'i, Abu Hanifah dan lain-lain, ramai lagi di kalangan salaf, mengatakan harus kepada sekalian aulia, sekalian wali, bukan terhad sekadar ayah dengan datuk saja, tapi orang-orang lain pun boleh sah. Tetapi apabila perempuan itu, budak tadi balik, dia ada hak khiyar, dia boleh khiyar sama ada nak teruskan perkahwinan itu atau membatalkannya. Kecuali Abu Yusuf, dia kata tidak ada khiyar, tak boleh nak pilih, dia kena teruslah nikah tu. Dan jumhur ulama sepakat bahawa wasi ajnabi, wasi yakni penerima pesanan wasiat daripada ayah, orang asing, wasi ni tidak boleh mengahwinkan budak sani. Tetapi Syuraih, Urwah dan Hamad mengatakan boleh mengahwinkannya sebelum baligh boleh. Khattabi menyebutkan ini, keharusan ini dari Malik juga, wallahu a'lam. Ketahuilah, dia kata, bahawa Syafi'i dan ashabnya, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, terutamanya terdiri daripada anak murid dia, mengatakan elok, bagus, molek kalau ayah dan datuk ni tidak mengahwinkan anak dia, anak dara ni, selagi tak balik dan selagi tak minta izin dengan dia. Itu kata dia, supaya dia tidak menjerumuskan anak tadi dalam ikatan ataupun tawanan perkahwinan itu dalam keadaan anak tu sendiri tidak suka, tak puas hati. Kemudiannya masa kecil tu tak faham. Apa yang mereka sebutkan ini tidak bercanggah dengan hadis Aisyah, kerana maksud mereka bahawa ayah ataupun datuk tu tidak mengahwinkan anak atau cucu dia tadi sebelum balik sekiranya tidak ada maslahah, tidak ada kebaikan, maslahat yang nyata yang dibimbangi akan kehilangan maslahat tadi kalau kita perlewatkan. Kalau kita perlewatkan, seperti hadis Aisyah ni lah, mana kalau perlewatkan boleh jadi terlepas. Gitulah. Jadi pada ketika itu elok mendapatkan suami itu, kerana ayah diperintah supaya membawakan kebaikan kepada anak dia, supaya jangan terlepas kebaikan daripada anak dia. Wallahu a'lam. Adapun waktu zifaf, waktu melepaskan anak ni sebagai pengantin yang kecil ni, yang dikahwini dan dukhul tu maknanya bersetubuh dengannya, kalau si suami dan wali bersetuju dengan sesuatu yang tidak ada apa-apa kemudaratan kepada anak kecil itu, boleh diamalkan, boleh dipakai. Tetapi kalau mereka berselisih pendapat, misalnya si suami kata boleh, ayah kata tak boleh, maka Ahmad, Abu Ubaid mengatakan boleh dipaksa. Maknanya dengan adanya perselisihan seperti itu kalau kanak-kanak tadi sudah berumur 9 tahun. Tapi kalau bawah pada tu tak boleh. Malik dan Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan hadnya, batasnya, iaitu apabila perempuan itu mampu bersetubuh lah, tak kira lah.
Dan ini berbeza dengan perbezaan orang perempuan itu tidak terikat dengan umur, tidak terikat dengan umur. Inilah yang betul, kata Imam Nawawi. Inilah huwas sahih. Dalam hadis Aisyah ini tidak ada tahdid, tidak ada ketentuan masa. Mana tidak kata tak boleh. Kalau bawah daripada tu tidak. Dan tidak ada juga larangan kepada orang yang mampu. Kalau sebelum daripada 9 tahun pun. Dan ini tidak bermakna dibenarkan kepada orang yang tidak mampu walaupun umur lebih daripada tu. Walaupun sudah sampai 9 tahun, kalau tidak mampu lagi pun tak boleh juga. Tidak bermakna kalau 9 tahun boleh. Tidak. Dawud berkata Aisyah pada ketika itu sudah muda belia dah, cantik dah. Adapun kata Aisyah, tazawwajani wa ana bintu sab'in, ketika saya berumur 7 tahun Nabi SAW mengahwini saya. Sedangkan dalam kebanyakan riwayatnya umur 6 tahun. Tak apalah, tu dia kata buang pecah lah, tak apalah. Hadis ini sebenarnya adalah di antara hadis yang dipertikaikan oleh ulama. Ada ulama terima, ada ulama tidak terima. Orang-orang yang mengatakan kanak-kanak ni boleh berkahwin, walaupun tidak ada maksud kahwin tu tidak dapat, sama ada lelaki atau perempuan, boleh dikatakan ke semua mereka berdalil dengan hak ni. Hak ni lah hak kuat, tak ada hak lain dah. Tetapi bagi ulamanya berbeza pendapat lah. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan boleh pakai lah, sebab itulah jadi tubik hukum tu, timbul hukum tadi tu. Hak ni kata begini, hak ni kata, baru ni kita sudah jumpa dah. Maknanya kalau janda kena minta izin, dia kena sebut untuk mengahwinkan dia tu. Tapi kalau anak dara pun kena minta izin juga, kena cerita juga. Izin dia tu iaitu diam dia. Jadi sebahagian ulama membuat kesimpulan itu kalau anak dara yang sudah boleh kita tanya dia faham dah maksud kahwin ke apa. Tapi kalau hak bawah lagi pada tu tak payah tanya. Baru ni kita sudah bincang dah. Bahkan wali, walaupun ada khilaf di situ, wali itu siapa yang dimaksudkan, adakah selain daripada ayah dan datuk juga. Tapi sekurang-kurangnya yang mengatakan ayah dan datuk tu tentu dah lah, semua kata boleh. Dan walaupun tak tanya dia, walaupun tak tanya dia, sebelum pada ni kita sudah jumpa dah hadis tu. Jadi dia kata lagu mana? Kalau perempuan hak bawah umur tu tak payah tanya. Hak tadi tanya tu kalau dia tu anak dara. Mana dia tu cerdik dah. Kalau dia di bawah umur tak payah tanya, mana boleh kahwin. Dia simpulkan begitu. Sedangkan hadis ini adalah hadis, di antara hadis yang dipertikaikan. Hadis ini dekat-dekat dengan ni lah. Ada berlaku dalam kitab mana-mana. Dalam Bukhari pun ada. Cuma dalam Bukhari lafaz dia tu tidak gini. Dia beza sikit. Tapi dalam Muwatta Imam Malik tak ada. Padahal Hisham ni perawi utama. Bagi hadis ini perawi utama, boleh dikatakan semua hadis-hadis berkisah di sekitar ni dia tak lari daripada Hisham. Mesti ada kaitan juga dengan Hisham itu. Artinya Hisham ini adalah madar kepada hadis ini. Jadi Hisham tu anak murid tok guru kepada Imam Malik juga. Imam Malik banyak ambil hadis daripada Hisham dan dimuatkan dalam Muwatta dia. Tapi hak ni tak ada. Imam Malik tak ambil. Kenapa Imam Malik tak ambil? Imam Abu Hanifah dah juga dengan Hisham tu, tapi Imam Abu Hanifah pun tak ambil hadis ni. Kenapa dia tidak ambil? Itu persoalan. Sebelum kita pergi seterusnya, mulai dulu kita bincang dari segi usul dulu, dari segi kaedah dulu. Dari segi kaedah dulu, takut terkejut.